mereka dilahirkan tanpa deria pendengaran. Berikutan itu proses pembesaran menjadi seorang dewasa bagi Amril Nurman Lokman 27 tahun amat mencabar. Berikutan kerap berdepan masalah komunikasi. Pengalaman sendiri yang dilahirkan dengan masalah pendengaran serius sejak lahir menyebabkan dia tekad mengembangkan kemahiran berbahasa isyarat kepada OKU berkenaan, ibu bapa dan ahli keluarga mereka dengan membuka kelas secara percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan biodata ringkas mengenai responden yang mengalami masalah pendengaran yang telah saya temui. Nama responden ialah Amril Nurman Lokman, berumur 27 tahun pada tahun 2018. Beliau merupakan anak ketiga daripada 4 adik-beradik. Responden mengalami masalah pendengaran paling serius sejak lahir, kesan daripada masalah kesihatan ibunya iaitu Rabiah Husin berumur 58 tahun yang menghidap demam tinggi ketika hamil. Sedikit latar belakang pendidikan beliau adalah beliau bersekolah rendah di SK Kampung Baru dan sekolah menengah di SMK Datuk Ibrahim Yaakob dan seterusnya melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda pendidikan khas masalah pendengaran di Institut Pendidikan Guru IPG Ilmu Khas Guru Kuala Lumpur Ceras. Beliau kini merupakan guru yang bertugas di mendidik anak bangsa senasib dirinya di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuala Lumpur di Kampung Baru. Sejak 3 tahun lalu, dia juga mengambil inisiatif mengadakan kelas pelajaran bahasa isyarat percuma untuk ibu bapa yang mempunyai anak ketidakupayaan pendengar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika dan saya akan menerangkan mengenai proses pembelajaran. Proses pembelajaran terdapat 4, iaitu mempelbagaikan kemudahan murid, guru mahir bahasa isyarat, interaksi dua hala dan penggunaan visual. Mempelbagaikan kemudahan murid seperti menyediakan alat bantuan mengajar kepada murid seperti alat bantuan pendengaran atau alat ICT dan sebagainya untuk membantu mereka melakukan proses pembelajaran dengan lebih baik. Guru mahir bahasa isyarat. Dengan kebolehan guru dalam bahasa isyarat dapat komunikasi dengan pelajar, ketidakupayaan pendengaran ini untuk menjalankan proses pembelajaran mereka dengan lebih baik dan berkesan. Interaksi dua hala. Guru yang mengajar memberikan interaksi kepada pelajar. Ketidakupayaan pendengaran ini dalam masa yang sama, guru juga akan memastikan pelajar ini juga turut sama memberikan interaksi yang baik dalam proses pembelajaran mereka. Yang terakhir, menggunakan visual. Guru-guru akan menggunakan visual seperti penggunaan gambar dan video untuk memberikan sokongan dalam mengajar murid. Ketidakupayaan pendengaran ini sebagai satu cara meningkatkan kefahaman mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Safwan bin Muhammad Nasri, bernama matematik di 2019-108-9025 akan menerangkan bagaimana pelajar untuk mengatasi kelemahannya bagi pelajar ketidakupayaan pendengaran. Yang pertama ialah membuat bahasa isyarat. Yang kedua, memerlukan penterjemah. Yang ketiga, berinteraksi antara satu sama lain. Ini sangat penting bagi mereka untuk mereka bahasa selesa, sama ada mereka berinteraksi sesama mereka ataupun interaksi antara guru dan pelajar. Yang keempat, melibatkan diri mereka dalam aktiviti berkumpulan seperti aktiviti belajar semasa proses PDP berlangsung di dalam bilik belajar. Yang kelima ialah menggunakan alat bantu pendengaran yang seperti memasang cochlear implant. Ini sangat penting bagi mereka untuk mendengar dengan lebih mudah dan jelas agar mereka tidak ketinggalan dalam proses PDP di dalam kelas. Yang seterusnya ialah penggunaan alat bantu mengajar iaitu ABM. Yang pertama ialah bahasa isyarat. Yang kedua, kit media. Yang ketiga, penggunaan papan tulis. Yang keempat, tayangan video. Yang kelima, gambar rajah. Yang keenam, penggunaan video. Keenam penggunaan alat bantu mengajar iaitu ABN sangat berguna bagi pelajar yang menghadapi masalah ketidakupayaan pendengaran. Ini amat penting bagi mereka untuk mereka tidak tercicir di dalam proses PDP di dalam bilik belajar. Kenderaan. Kenderaan sikit. Saya masih letak kat sini. Kita belajar. Kenderaan. Nak je? Macam mana nak je
KG apa? Hai, saya Rizwan. Hari ini saya akan menghuraikan tentang teknik-teknik khas PDPC yang boleh digunakan oleh guru dalam sesi pembelajaran. Baiklah, yang pertama adalah guru menggunakan bahasa isyarat. Dibantu seorang guru menggunakan suara. Hal ini dapat membantu pelajar lebih memahami subjek tersebut, sesi pembelajaran tersebut. Yang kedua, guru membimbing pelajar secara individu. Yang ketiga, guru menggunakan bahan bantu mengajar. Berfokuskan kepada bahan-bahan visual seperti PowerPoint, gambar rajah dan sebagainya. Yang keempat, guru menyediakan alat bantu dengar seperti FM system. Yang mana kita tahu FM system menggunakan signal radio untuk menghantar signal yang terang daripada guru kepada pelajar. FM system ini membantu mengatasi kesan daripada segi jarak dan boleh mengurangkan dengan banyak bunyi bising persekitaran dan gema. Baiklah, yang kelima, guru menyediakan transkrip bacaan seperti video yang mempunyai tulisan di bawahnya bagi membantu pelajar belajar tanpa mendengar audio. Baiklah, itu saja. Hai, nama saya Nurhayati Nurkhairi. Saya akan membentangkan tentang susun atur kelas murid ketidakupayaan pendengaran. Susun atur kelas bagi murid ketidakupayaan pendengaran mestilah berbentuk U-shape ataupun bentuk ladam. Kuantiti murid di dalam kelas adalah sekurang-kurangnya 5 atau 6 orang dan tidak melebihi daripada 10 orang. Keadaan persekitaran perlulah dalam keadaan yang kondusif dan tidak terganggu dengan bunyi-bunyian. Seterusnya, dari sudut pencahayaan pula, kelas murid ketidakupayaan pendengaran mestilah mempunyai keadaan cahaya yang mencukupi seperti tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, serta keadaan udara yang selesa. Seterusnya, kelas ideal perlulah dipasang karpet supaya dapat menyerap bunyi dan dinding-dinding perlulah kalis bunyi. Guru yang mengajar perlulah duduk mengikut kesesuaian. Hal ini bagi mengelakkan murid daripada sakit kepala ketika mendongak melihat guru berisyarat. Perabot yang disediakan mestilah beralaskan kayu atau plastik. Elakkan menggunakan perabot besi kerana ia boleh menghasilkan bunyi yang kuat. Yang terakhir, tingkap dan pintu mestilah sentiasa ditutup supaya dapat mengurangkan kemasukan bunyi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada ahli kumpulan seterusnya. Hai, saya Maria Kuana Lipi dan saya akan berkongsikan mengenai sokongan luar yang boleh diperolehi oleh golongan-golongan upaya kategori pekat di Malaysia. Antara salah satunya ialah Persekutuan Orang Pekat Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Malaysia Federation of the Deaf, MFD. MFD ini ditubuhkan untuk mewakili suara orang pekat agar dapat memperjuangkan hak dan juga keperluannya di Malaysia. Selain itu, perkhidmatan juga disediakan bagi memastikan golongan ini dapat hidup harmoni bersama dengan rakyat-rakyat yang lain. MFD juga menyediakan perkhidmatan seperti jurubahasa isyarat, pendidikan kanak-kanak pekak, program latihan hidup berdikari dan juga social enterprise. Di mana program social enterprise ini adalah dengan mendirikan sebuah bakery agar dapat memberi peluang pekerjaan kepada golongan pekak ini. Selain itu, golongan orang-orang payah masalah pendengaran ataupun pekak yang berpotensi dalam bidang sukan boleh menyertai Persatuan Sukan Orang Pekat Malaysia MSFD. MSFD ini bertanggungjawab untuk menghantar atlet-atlet pekat negara untuk bertanding ke Sukan Orang Pekat peringkat antarabangsa. Objektif penubuhan MSFD ini adalah untuk merancang dan memperkasakan sukan orang pekat untuk negara Malaysia. Jadi aktiviti yang dilaksanakan oleh MSFD ini adalah termasuklah dengan mengajarkan program sukan utama iaitu Sukan Orang Pekat Malaysia SOMA secara 2 tahun. Di samping itu, MSFD juga merancang program bercorak pendidikan sukan seperti klinik, seminar dan bengkel bagi memperkasakan ilmu sukan dalam kalangan warga pekat. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Nur Syazwana binti Mazlan. Hari ini saya akan menerangkan tentang dasar-dasar pendidikan inklusif.
Dasar-dasar pendidikan inklusif terbahagi kepada dua, iaitu dasar antarabangsa dan juga dasar di Malaysia. Saya akan menerangkan tentang dasar antarabangsa. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, dasar membawa maksud kepada pendirian yang menjadi asas kepada segala tindakan yang dilaksanakan seperti sikap, keputusan dan lain-lain. Dasar antarabangsa terbahagi kepada 3 jenis dasar, iaitu Salamanca Statement atau dikenali sebagai UNESCO pada tahun 1994. Kemudian Dhaka World Education Forum pada tahun 2000 dan juga yang terakhir Convention on the Right of Person with Disability atau dikenali sebagai UN pada tahun 2006. Salamanca Statement mendukung prinsip pendidikan untuk semua di mana kesemua kanak-kanak yang berkeperluan khas berhak mendapat pendidikan yang sama rata seperti kanak-kanak lain. Konsep pendidikan untuk semua ini sedikit sebanyak telah memerangi sikap diskriminasi. Seterusnya, kita bergerak pula kepada dasar yang kedua, iaitu Dhaka World Education pada tahun 2000 yang menekankan tentang pendidikan kepada murid berkeperluan khas. Dan yang terakhir ialah Convention on the Right of Person with Disability atau dikenali sebagai UN pada tahun 2006 yang menekankan tentang orang kurang upaya berhak mendapat pendidikan yang sama rata tanpa ada sebarang bentuk diskriminasi dan juga pembelajaran sepanjang hayat. Seterusnya, rakan saya akan menerangkan tentang dasar pendidikan inklusif di Malaysia. Sekian daripada saya, terima kasih. Akta Perundangan dan Dasar di Malaysia. Yang pertama, Deklarasi Hak-Hak Kemanusiaan Sejagat. Ia menekankan perhatian khusus kepada keperluan-keperluan pembelajaran untuk orang kekurangan keupayaan. Yang kedua, PBB, iaitu Hak Kanak-Kanak Istimewa. Yang ketiga, Akta Pelajaran 1961 menyatakan bahawa sekolah khas menyediakan layanan pendidikan khas untuk murid-murid yang kurang upaya. Yang keempat, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1978 di mana kerajaan bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat. Yang kelima, Akta Pendidikan 1996 iaitu kesinambungan kepada akta dan dasar yang sedia ada. Yang keenam, Peraturan Pendidikan Khas 2013 di mana pelaksanaan program pendidikan inklusif PPI di mana MBK menghadiri kelas yang sama di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Akhir sekali, Zero Rigid Policy yang melibatkan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan di mana MBK diterima di mana-mana sekolah. Hai, saya Nur Umairah akan membentangkan cadangan penambahbaikan dalam proses PDPC bagi murid bermasalah pendengaran. Cadangan penambahbaikan yang pertama adalah dengan memperbanyakkan penggunaan kaedah visual di dalam kelas. Kaedah visual terbahagi kepada dua, iaitu visual tayangan dan visual bukan tayangan. Kaedah visual ini menekankan penggunaan imajinasi murid yang membolehkan mereka lebih faham apa yang disampaikan oleh guru. Cadangan yang seterusnya adalah dengan mengaplikasikan penggunaan teknologi seperti teknologi komputer. Sebagai contoh, melalui teknologi komputer, murid dapat bermain permainan video yang berunsurkan matematik, menjawab kuis-kuis pelajaran berbentuk visual secara atas talian dan sebagainya. Dengan menggunakan teknologi komputer ini, murid-murid akan lebih aktif untuk melibatkan diri dalam aktiviti pelajaran. Sekian, itu sahaja daripada saya.